Aziz Rahim berdepan 12 pertuduhan rasuah lebih 144 juta ringgit. Kawasan pencarian remaja Island hilang diperluas. SOP baharu pendekkan tempoh permohonan status kerakyatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. N5 edisi 7 Ogos bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Lintas langsung dari negeri-negeri hari ini kita mulakan dengan perkembangan dari Perlis bersama Nur Azia Ahmad. Kemudian kita ke Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim. Seterusnya ke Sabah bersama Muhammad Dia Sahlan. Dan akhir sekali ke Sarawak bersama Fazril Hisham Afandi. Terus setia bersama N5. N5 dimulakan dengan perkembangan kes rasuah dan penggubahan wang haram Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim berjumlah 144.6 juta ringgit. Mahkamah Session Kuala Lumpur menetapkan 25 September ini sebagai tarikh mula bicara 12 pertuduhan rasuah ahli Majlis Tertinggi UMNO itu. Keputusan dibuat Hakim Azura Alwi selepas sebutan semula kes hari ini. Hari kedua perbicaraan ditetapkan pada 11 Oktober 2019. Semasa prosiding, Mahkamah dimaklumkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Azlinda Ahad bahawa proses penyerahan dokumen telah dibuat. Mahkamah juga dimaklumkan pihak pembelaan akan memfailkan permohonan untuk memindahkan kes Datuk Seri Aziz dan kes abangnya Datuk Abdul Latif yang didakwa bersubahat ke Mahkamah Tinggi. Datuk Abdul Latif didakwa bersubahat menerima suapan berjumlah 4 juta ringgit berhubung sebuah projek lebuh raya. Kedua-dua pihak pendakwaan dan pembelaan juga diminta memaklumkan kepada mahkamah mengenai status permohonan tersebut. Pertuduhan rasuah terhadap Datuk Seri Aziz dibuat mengikut Seksyen 16A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Dia juga berdepan 9 pertuduhan penggubahan wang haram mengikut Seksyen 4-1B Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 AMLA. Di Mahkamah Magistrate Petaling Jaya, 20 warga Afrika yang ditahan akibat kes menyerang anggota polis, merusuh dan menggunakan kekerasan jenayah di apartmen Flora Damansara Petaling Jaya 25 Julai lalu didakwa hari ini. Bagaimanapun, kesemua mereka yang berusia antara 21 hingga 38 tahun mengaku tidak bersalah di hadapan Magistrate Muhammad Ikhwan Muhammad Nasir. 10 individu dituduh atas 3 pertuduhan di bawah Seksyen 147, Seksyen 353 dan Seksyen 332 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya. Selain itu, kesemua 20 tertuduh didakwa di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. 14 daripada 20 tertuduh didapati tinggal tanpa permit yang sah di bawah Seksyen 6-1-C. Jika sabit kesalahan, denda maksimum RM10,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun dan sebat tidak lebih dari 6 sebatan. Manakala 6 yang lain didakwa tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan di bawah Seksyen 15-1-C. Magistrate Muhammad Ikhwan menetapkan 5 September bagi sebutan semula kes. Usaha operasi mencari dan menyelamat SAR Remaja Island yang hilang di kawasan resort The Dusun Pantai Hill Negeri Sembilan memasuki hari keempat. 72 jam usaha diperhebat, 178 orang anggota SAR, Nora N. Quaring 15 tahun masih belum dapat dikesan. Keluasan pencarian 4 hektar diperluas meliputi kawasan bukit dan anak sungai berhampiran resort. Jelas Timbalan Pengarah Siasatan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Salehuddin Abdul Rahman, SAR dijalankan nyata bukan satu tugas mudah. Justru beliau menzahirkan rasa gembira dengan kesudian pelbagai pihak termasuk penduduk setempat dan orang asli yang membantu. Anggota SAR terlibat termasuk polis, pasukan gerakan Am Batalion 4 Semenyih dan Batalion 3 Unit Senoi Prague, Bomber, Angkatan Pertahanan Awam, Rela, Jabatan Perhutanan Negeri dan petugas Sapura.
Sementara itu, pihak polis terbuka menerima sebarang maklumat daripada orang awam bagi membantu operasi dan mencari dan menyelamat remaja warga Island yang hilang itu. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof, pihaknya sentiasa mendapatkan maklumat daripada orang awam bagi memperinci siasatan. Sebarang maklumat daripada orang awam dikumpul yang datang daripada pelbagai sumber. Kita memang sentiasa dapatkan segala maklumat-maklumat daripada orang awam dan sebagainya lah. Jadi itulah yang kita cuba narrow down kat mana berkemungkinan dia masih berada di kawasan ini jugalah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Balai Polis Pantai Seremban. Bagaimanapun, menurut Datuk Muhammad, polis tidak dimaklumkan berkenaan maklumat seperti yang tular bahawa remaja tersebut keluar dari resort terbabit dengan hanya berpakaian dalam. Pihak polis telah melengkapkan kertas siasatan berhubung kes pembantu rumah warga Indonesia yang mendakwa dirogol seorang anggota Esko Kerajaan Negeri Perak. Jelas Ketua Polis Negeri itu, Datuk Razarudin Husin, pihaknya telah menerima laporan forensik dan perubatan Isnin lalu dan akan menyerahkannya kepada Ketua Pendakwa Raya Negeri untuk disemak sebelum ke Pejabat Peguam Negara untuk tindakan selanjutnya. Kertas siasatan juga telah kita angkat ke pihak pengarah pendakwaan negeri untuk mendapat keputusan, dan saya percaya pihak pengarah pendakwaan negeri akan mengangkat perkara ini ke Putrajaya lah. So kita masih menunggu jawapan. Datuk Razarudin menjelaskan perkara itu selepas menghadiri Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Kontingen Perak di Ipoh. Esko Kerajaan Negeri itu terpalih dengan tuduhan rogol setelah pembantu rumahnya membuat laporan polis 8 Julai lalu selepas suspek didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah kediaman di Meru Ipoh. Pembantu rumah berkenaan kini ditempatkan di rumah perlindungan di Kedutaan Indonesia sementara menunggu siasatan selesai. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kelantan memantau perkembangan Indeks Pencemaran Udara IPU bagi memastikan pelajar terhindar daripada isu kesihatan akibat jerebu. Menurut Timbalan Pengarahnya Abdullah Mat, kerjasama itu dilakukan bersama Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri. Mengulas lanjut, JPN Kelantan setakat ini belum mengeluarkan sebarang arahan agar sekolah menghadkan aktiviti di luar bilik darjah kerana keadaan jerebu masih terkawal. 5 Ogos lalu, Kota Baru dan Tanah Merah mencatatkan IPU pada tahap sederhana masing-masing 82 dan 72. Pada perkembangan lain, JPN Kelantan menggalakkan semua sekolah di negeri itu mengadakan sambutan menyemarakkan Bulan Kebangsaan secara kreatif dalam memupuk semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Adalah sangat pentinglah untuk memberi pelajar merasai, menjiwai erti kemerdekaan itu sendiri. Sebab kita tidak mahu tanpa kita buat sambutan di sekolah, semangat kemerdekaan ini kita tak mahu pelajar pudar di kalangan pelajar. Abdullah ditemui ketika merasmikan pelancaran Bulan Kebangsaan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kampung Laut Tumpat. Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan hasrat untuk mengadakan lawatan mengejut ke agensi kerajaan persekutuan selepas sesi mesyuarat mingguan pra-kabinet. Hari ini baginda berangkat mengadakan lawatan mengejut ke Ibu Pejabat JAKIM di Kompleks Islam Putrajaya. Keberangkatan Seri Paduka Baginda di JAKIM disambut Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Muhammad Nordin Ibrahim. Sebaik tiba di Kompleks JAKIM, Tuanku diiringi ke tingkat 9 untuk taklimat ringkas. Baginda turut berangkat meninjau ke studio penyiaran JAKIM dan beramah mesra bersama kaki tangan. Lawatan mengejut ini merupakan kunjungan pertama Seri Paduka Baginda ke JAKIM. Menurut Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin, lawatan mengejut dan ringkas ini adalah inisiatif baginda bagi mengetahui peranan JAKIM dan beramah mesra bersama warga kerjanya.
Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima berkenan berangkat meninjau lokasi kebakaran di Kampung Dusun Muda, Kota Baru. Baginda tiba pukul 3.30 petang tadi dengan memandu sendiri kereta ke lokasi insiden di mana lebih 30 penduduk daripada 7 keluarga hilang tempat berteduh. Prihatin atas nasib yang menimpa keluarga terbabit, baginda meluangkan masa kira-kira 15 minit bertanya khabar selain memberi kata semangat. Sultan Muhammad turut menyerahkan sumbangan wang tunai kepada keluarga terlibat. Isnin lepas, lebih 30 penduduk tinggal selai sepinggang apabila 7 buah rumah yang didiami mereka hangus terbakar. Kebakaran yang bermula pada pukul 9 malam itu dikatakan berpunca daripada salah sebuah rumah. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dianugerahkan ijazah Doktor Kehormat dari Universiti Antarabangsa Jepun IUJ. Penganugerahan itu atas sumbangan besar negarawan ulung itu dalam mengukuhkan hubungan dua hala Malaysia-Jepun sekaligus menghasilkan impak besar melalui dasar pandang ke timur. Anugerah disampaikan Presiden IUJ Hiroyuki Itami dalam satu majlis khas di Fukuoka. Pengenalan dasar pandang ke timur jelas berjaya membolehkan ramai penjawat awam dan generasi muda dari Malaysia melanjutkan pengajian di IUJ serta universiti-universiti lain di negara matahari terbit itu. Tun Dr. Mahathir dalam ucapan beliau berkata, sebagai sebuah negara yang asalnya berasaskan pertanian, perubahan yang dilakukan beliau bertujuan memastikan Malaysia mampu berdiri setanding dengan negara-negara lain. Any leader, given the power, the authority and the opportunity, would do what I have done. But apparently, this has not always been so. I'm grateful that what I did apparently is something right and something that has contributed towards the development of my country, Malaysia. Malaysia, of course, was a poor agricultural country when we became independent. But because of the need to create jobs for our people, we decided that we should industrialize. And to industrialize, we need infrastructure, and so we provided infrastructure. All these things are very ordinary things. November lalu, Tun Dr. Mahathir telah dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Falsafah dari Universiti Tsukuba, Tokyo. Prosedur operasi standard SOP baharu bagi permohonan status kewarganegaraan akan dimuktamadkan segera. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jaman, ia bakal memendekkan tempoh masa permohonan yang ketika ini mencecah 3 tahun. SOP baharu tersebut akan menyediakan garis panduan lebih jelas dan teliti dalam pengendalian dan pertimbangan permohonan kewarganegaraan. Langkah itu bagi memastikan setiap keputusan yang diambil mengambil kira beberapa faktor khususnya kebajikan anak pemohon. Bagaimanapun proses permohonan masih tertakluk kepada peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan. We try our level best lah. Okay, because kita pun tahu sebagaimana saya sebut tadi, polisi ini telah pun kita guna pakai sejak sekian lama. Jadi tidak pernah diubah. Jadi inilah di antara yang kita kaji agar permohonan kewarganegaraan ini dapat mereka-mereka yang layak, yang sewajarnya layak, pastinya mereka kita akan lihat dan bantulah. Dan mana yang tidak layak, mana yang layak kita akan bantu. Sebab itulah SOP-SOP yang kita kaji dan lihat ini adalah SOP-SOP yang mana ianya dulu menjadi masalah. Contohnya bila ada penolakan, sebab-sebab penolakan itu tidak disebut. Jadi di antara SOP-SOP yang kita tengok dan lihat, jika boleh kita tambah baiklah. Kelulusan sesuatu permohonan itu juga akan bergantung terhadap komitmen pemohon menyediakan dokumen permohonan lengkap. Pada sidang Dewan Rakyat Julai lalu, Datuk Muhammad Aziz memaklumkan 111,142 permohonan kewarganegaraan Malaysia diluluskan Jabatan Pendaftaran Negara sejak 2013 hingga 2018. Beliau berkata demikian selepas menyantuni jemaah haji Malaysia dari Sabah yang berlepas ke Tanah Suci di KLIA.
Pelaburan Besar Switzerland, kaedah Education on Wheels dan terapi haba Sirajam. Demikian paparan yang menanti dari Perlis petang ini. Kita terus saja ke Kangar bersama Nur Azia Ahmad. Silakan Azia. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Arau bakal menerima pelaburan bernilai RM500 juta daripada pelabur Switzerland yang setuju membina sebuah kilang peluru tahun depan. Syarikat pengeluar peluru Roy Amotek memilih kawasan perindustrian di Bauputra Arau untuk menempatkan kilang tersebut. Menurut Pengarah Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA di Munich, Muhammad Khairi Khairuddin, MIDA akan membantu mewujudkan kolaborasi antara syarikat berkenaan dengan syarikat tempatan. MIDA dapat membantu di mana kita akan kenalkan kolaborasi antara syarikat-syarikat Malaysia dan juga syarikat-syarikat di Jerman ini. Kebanyakan syarikat-syarikat di Jerman ini ingin menembusi pasaran di Asia, di negara ASEAN, dan Malaysia menjadi salah satu pintu utama mereka untuk menembusi syarikat-syarikat ini. Kewujudan kilang itu juga bakal membuka peluang kepada pelajar universiti tempatan untuk bekerja selain menjalani latihan industri di syarikat bertaraf antarabangsa. Sementara itu, Naib Presiden Kanan Roy Amotek Martin Noya berkata, Perlis bakal menjadi penghubung kepada rangkaian pengeluaran dan pemasaran pihaknya di rantau Asia. Stable democratic country. Yeah, and basically a peaceful and neutral country. So I think that's a good prerequisite to build a long-term relationship and invest there for a new production plant. Beliau ditemui RTM sempena lawatan kerja Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazudin Putra Jamalulail ke kilang Roy Amotek di Fürth, Jerman. Berbagai kaedah dan pendekatan boleh dilakukan pihak sekolah bagi memastikan pelajar, terutama di kawasan luar bandar, lebih cemerlang dalam pelajaran. Bagi Sekolah Kebangsaan SK Raja Perempuan Budriah di Arau, pengurusan sekolah memilih kaedah Education on Wheels. Apa itu Education on Wheels? Education on Wheels merupakan satu pendekatan pembelajaran yang memenuhi keperluan 4K, iaitu komunikasi, kolaborasi, kreatif dan kritis. Menggunakan bas yang diubah sesuai sebagai kelas pengajaran dan pembelajaran dengan objektif merasai dan mempelajari sesuatu yang baru dalam suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Selama sehari, pelajar akan melakukan berbagai aktiviti di dalam bas serta di luar ketika ia singgah di mana-mana destinasi. Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Budriah, Muhammad Zahar Ahmad, Education on Wheels merupakan pendidikan alaf ke-21 yang merentasi kurikulum sedia ada. Apabila program ini dilaksanakan di sekolah seperti pembelajaran melalui naik bas lah kita kata, dia ada satu perubahan, ada satu anjakan yang boleh memberi perkembangan kepada murid-murid khususnya dalam pembelajaran dan pemudah cara mereka. Program ini juga mampu merangsang guru bertukar idea dalam mengendalikan sesi pengajaran mereka dengan lebih baik. Program ni amat seronoklah kerana saya dapat berjalan, main dan belajar. Ianya berbeza dari pembelajaran kami di sekolah. Seronok sungguh jika dapat dilakukan dengan kerap. Ianya lebih baik. Memang best lah. Education on Wheels dikendalikan Unit Care, kumpulan syarikat unit pengendali bas terbesar di kawasan utara Semenanjung sebagai projek tanggungjawab sosial korporat. Terapi haba Sirajam yang berasal dari Korea menggabungkan rawatan alternatif timur dan barat semakin mendapat perhatian penduduk di negeri ini. Ia merupakan pusat terapinya yang ke-46 beroperasi di seluruh negara yang ketika ini menawarkan perkhidmatan percuma kepada orang ramai. Beroperasi di Taman Sri Hartamas Kangar sejak bulan lepas, namun jumlah mereka yang datang mendapatkan rawatan di sini sudah mencecah 225 orang. Sebenarnya Sirajam ni kalau kita tengok daripada segi rawatan dia ni, dia adalah rawatan memberikan kebaikan kepada otot kita, melegakan sakit-sakit pada bahagian otot kita, kemudian dia memberikan juga kelegaan kepada bahagian sendi-sendi dan juga sakit-sakit orat pada bahagian tubuh badan kita. Sirajam dilihat antara pilihan oleh mereka yang mencari rawatan alternatif. Sakit pinggang, lepas tu pergi KMC buat MI, dia kata tulang pinggang tu dia kata apa sempit tu duk jatuh keram. Lepas tu dia kata doktor kata nak bubuh besi, nak pasang besi. Lepas tu ibu tak mau.
sakit lah ni? Alhamdulillah lega. Lega dah. Sakit saya kencing manis 15 tahun dah. Cuma kencing manis, darah tinggi, pengkesen, sarah-sarah. Selepas ni rawatan dah berapa sesi dah? Rawatan hari ke-17. 17 lah. Ya. Cakaplah perkembangan macam mana? Perkembangan tak okey lah. Okey dah. Boleh lah. Pengkesen pun tak getak sangat lah. Kencing manis pun turun lah. Pusat ini beroperasi setiap hari kecuali Ahad dari 8 pagi hingga 5.20 petang, kecuali Sabtu hingga 1.20 tengah hari. 30 set alat terapi haba sericam disediakan dan setiap pesakit perlu menjalani rawatan selama 40 minit pada setiap sesi. Paparan itu mengakhiri perkembangan berita dari Perlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, terima kasih Nur Aziah langsung dari Perlis. Pengecualian caj cukai perkhidmatan untuk tiket menaiki Menara Taming Sari kabarnya mendapat respon positif. Ada juga cerita kudang kuih. Untuk paparan dari Melaka pula, kita bersama Nur Amalina Abdul Halim. Teruskan, Amalina. Silakan. Silakan, Amalina. Amalina, silakan. Bakal menjadi platform utama dalam membentuk keyakinan dan bakat kanak-kanak. Pertandingan dua fasa itu bermula dengan peringkat kebangsaan pada 14 dan 15 Ogos ini, manakala peringkat antarabangsa dari 16 hingga 17 Ogos. Di Melaka saya dipahamkan ada perlibatan daripada Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, China, Russia, United Kingdom dan kebanyakan ASEAN countries. Dan ini bukan sahaja performance art, malah ada visual arts. Dan kemungkinan akan ada aktiviti-aktiviti yang melibatkan persembahan dan pertunjukan kaligrafi. MIYCAF terbahagi kepada 5 kategori iaitu sketsa, tarian, muzik vokal, persembahan bakat dan muzik instrumentasi. Pemenang anugerah emas peringkat antarabangsa 2019 Malaysia MIYCAF berpeluang menyertai program pertukaran dan pertandingan seni dan kebudayaan di luar negara seperti China, Rusia, Kanada, Vietnam, Thailand dan Amerika Syarikat tahun depan. Pengecualian caj cukai perkhidmatan sebanyak 6% bagi setiap pembelian tiket menaiki Menara Taming Sari sejak pertengahan bulan lepas dijangka menarik lebih ramai pelancong menikmati pemandangan Bandaraya Melaka melalui cermin menara itu. Sambutan yang diterima selepas pengecualian cukai itu sangat positif dan sejak itu Menara Taming Sari menjadi lokasi utama pelancong yang datang ke Melaka. Pada pertengahan bulan Julai yang lalu, pihak Menara Taming Sari telah mendapat satu pengecualian dari segi pengenaan cukai perkhidmatan ke atas segala produk-produk pelancongan. Dengan pemansuhan caj itu, harga tiket ialah RM17 bagi dewasa dan RM11 bagi kanak-kanak. Manakala RM23 dan RM15 untuk dewasa dan kanak-kanak bukan warga negara. Okey, alhamdulillah lah setakat ni apabila SST dah tak ada, harga untuk naik ke harga tiket untuk naik ke Taming Sari ni semakin rendah. Okay, pandangan saya tentang penggunaan harga penggunaan perkhidmatan Menara Taming Sari ni bagi saya penggunaan yang baik lah. Sebab dulu tak semua orang boleh naik. Sekarang mungkin daripada tak semua mungkin akan ada lebih separuh lah orang yang boleh naik dan menikmati perkhidmatan Menara Taming Sari ni. Yelah, dia ada pro dan kontra dekat sini kan. So pelancong-pelancong yang datang ke Melaka yang kita tengok dapat juga membeli, orang kata mudah pakai. Jualan-jualan sini pun orang kata terjual lah. Menara Taming Sari terletak di Jalan Merdeka Bandar Hilir, beroperasi sejak 2008.
Kuih muih amat sinonim dengan masyarakat tempatan sebagai hidangan pemanis mulut mahupun ketika bersantai. Namun dengan kepelbagaian kuih muih yang ada adalah sukar untuk mendapatkan kesemua pilihan juadah kegemaran di satu tempat. Menyedari hakikat itu, Muhammad Nazim Rom, 44 tahun, mengambil pendekatan menghimpunkan kuih muih moden dan tradisional Melayu ini di bawah satu bumbung dengan nama Gudang Kuih di Taman Tasik Utama Air Keroh. Sebab saya penggemar kuih. Jadi bila kali saya nak pergi cari kuih, saya susah nak cari kuih yang semua kuih ada dekat satu tempat. Jadi dari situ saya fikir, saya kata jom kita panggil semua pembuat-pembuat kuih yang bagus. Kita satukan kuih-kuih mereka. Sebab tu saya panggil Gudang Kuih. 78 jenis kuih muih warisan dari seluruh negara disajikan selain pilihan makanan seperti nasi lemak, oden, pau dan hidangan istimewanya roti botak. Yang kita tahu pun makanan diorang pun di Melaka ni memang orang kata penggemar traditional food tu diorang akan lebih kepada Melaka lah. Sebab makanan macam asam pedas diorang, kuih-kuih tradisional, sebab kat sini ada kuih tradisional daripada baba dan nyonya kan. Itu memang dia punya rasa dia memang cukup rasa lah. Sangat special, memang luar biasa lah sebab tak pernah ada kat mana-mana kan. Rasa dia pun memang sedap. Kalau kita tengok kat tempat lain pun tak ada berbagai jenis kuih macam ni kan. Sekarang kat sini kita nak apa yang kita nak makan semua ada kat sini. So memang berbaloi lah makan kat sini dengan harga yang berpatutan. Okey, saya tahu daripada Facebook. Yang hari ni ada promosi yang mana ada kuih muih lebih daripada 78 jenis. Dan dekat sini yang bestnya ada juga oden dan selain itu ada juga Aidaris Cafe. So pelbagai jenis juadah makanan yang ada dekat sini. So saya rasa saya perlu cuba. Beroperasi dari 12 tengah hari hingga 6 petang, Gudang Kuih dipromosi menerusi media sosial. Bukan sahaja masyarakat setempat, Gudang Kuih turut menjadi pilihan pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari Melaka. Kembali semula kepada Hidayah untuk berita seterusnya. Baik, terima kasih Amalina langsung dari Melaka. Baik saudara, seterusnya kita berlintas langsung bersama Muhammad Dia Sahlan di RTM Sabah untuk kita ikuti perkembangan di sana. Silakan Dia. Baik, terima kasih Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Negeri Sabah masih menantikan maklum balas daripada Kerajaan Persekutuan berhubung draft garis panduan bagi pelaksanaan kajian semula pemberian khas yang lebih berstruktur yang dikemukakan Kerajaan Negeri kepada Kerajaan Persekutuan 9 Julai lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal berkata, pelaksanaan kajian semula pemberian khas Sabah telah dipersetujui dalam mesyuarat jawatan kuasa khas Kabinet yang diadakan 5 Mac lalu. Pada prinsipnya, tuntutan kerajaan negeri bagi bayaran pembayaran khas itu adalah berdasarkan peruntukan di bawah subsection 2/1 bahagian 4 jadual ke-10 Perlembagaan Persekutuan iaitu 2/5 hasil bersih dari Sabah. Datuk Seri Muhammad Syafiee yang juga Menteri Kewangan Negeri berkata, hasil bersih itu ialah hasil yang terakru kepada Persekutuan ditolak jumlah yang diterima oleh negeri daripada hasil penyerahan-penyerahan itu. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan daripada Adun Tabunan Datuk Dr. Jeffrey Ketingan dalam sidang Dun Sabah di Kota Kinabalu. Datuk Seri Muhammad Syafiee yakin berkat hubungan baik kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, usaha-usaha tuntutan tersebut akan membuahkan hasil tidak lama lagi. Kerajaan Sabah akan berusaha meningkatkan penggunaan kaedah-kaedah baharu termasuk drone sebagai antara sistem kawalan radar berkonsep baharu untuk mempertingkatkan tahap keselamatan negeri. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Haji Abdal, perairan negeri yang luas memerlukan sistem kawalan radar berkuasa tinggi seperti drone untuk mengawal kemasukan anasir atau ancaman luar. Drone ini satu sistem yang cukup baik dan mungkin ini di antara usaha untuk seperti apa yang berhormat cadangkan usukan radar kita boleh kita kawal menggunakan seumpama itu kaedah-kaedah yang terbaru, ya, dan ini merupakan satu usaha yang perlu kita tingkatkan.
Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Usukan, Datuk Japlin Hakim, dalam sesi soal jawab sidang Dewan Undangan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Terdahulu menjawab soalan asal daripada Adun Sama, Datuk Seri Muhammad Syafiee yang juga Menteri Keuangan Negeri berkata, walaupun penempatan ibu pejabat Angkatan Tentera di barisan hadapan kurang, namun pemindahan Angkatan Tentera di Kem Lokawi ke pantai timur Sabah, khususnya di Lahad Datuk, boleh menjadi suatu bentuk pencegahan. Kerana kita tahu kalau ada satu batalion di depan di situ, mungkin dia akan boleh form of deterrence dengan izin. Dia akan mengelak kerana ada kekuatan di situ. Dalam masa sama, Datuk Seri Muhammad Syafiee memberitahu kerajaan negeri juga sedang membuat kajian penstrukturan semula peranan dan fungsi penguatkuasaan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah (ESKOM) untuk memantapkan pertahanan di kawasan berkenaan. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri sedang mengkaji kemungkinan penggunaan kaedah sisah kepada tenaga atau waste to energy WTE dalam pengurusan sisa pepejal di negeri ini. Menterinya Datuk Haji Jaujan Sembakung berkata, kaedah konvensional secara penimbusan di tapak pelubusan sampah kini semakin tidak relevan serta memberi kesan negatif kepada kesihatan manusia dan alam sekitar. Datuk Haji Jaujan berkata demikian dalam sesi soal jawab persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah di Kuala Kinabalu sebagai menjawab soalan adun dilantik dari Keningau Loreto S. Padua. Menurut Datuk Jaujan, kempen kesedaran juga turut diperhebat melalui beberapa strategi untuk menjadikan persekitaran hidup rakyat lebih hijau dan selamat. Antaranya melancarkan kempen kebersihan pantai dan kempen tanpa beg plastik, straw dan polystyrene yang telah dijalankan di Ranau, Kudat dan Sandakan serta akan diteruskan ke daerah-daerah lain. Mengenai usaha menjadikan daerah Keningau sebuah daerah bebas sampah, Datuk Jaujan memberitahu Majlis Daerah Keningau telah menubuhkan 5 pasukan pekerja lengkap dengan peralatan kebersihan untuk mengutip sampah di kawasan bandar sekali seminggu. Jelasnya kekerapan kerja-kerja pembersihan akan ditambah kepada 2 kali seminggu selepas bilangan pekerja dan peralatan ditambah dalam masa terdekat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Haji Abdal berpuas hati dengan perjalanan mesyuarat kedua penggal kedua persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah ke-15 yang berlangsung selama 3 hari sejak Isnin. Bercakap dalam sidang media selepas penangguhan persidangan tersebut di Kota Kinabalu, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata persidangan itu menjadi landasan kepada wakil-wakil rakyat kerajaan dan pembangkang menyuarakan cita rasa rakyat di peringkat akar umbi. Katanya 2 rang undang-undang RUU diluluskan dalam persidangan kali ini, iaitu RUU Perbekalan Tambahan Pertama 2019-2019 berjumlah RM337,423,659 dan RUU Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Pindaan 2019 yang akan mula berkuat kuasa 9 September ini. Walaupun Supplementary Bajet ini ada sedikit kurang berbanding dengan tahun yang lalu dan dia sedikit sebanyak dapat menampung keperluan kita. Ditanya mengenai pengganti Datuk KY Mustafa yang meletak jawatan sebagai pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Sabah UMS berkuat kuasa 1 Ogos lalu, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata beliau akan berbincang dengan Yang di-Pertuan Negeri Sabah selaku Chancellor UMS Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin dan pihak pengurusan UMS mengenai calon yang berkebolehan untuk dipertimbangkan. Perkembangan hari kedua operasi mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa bot karam Lili Sumansi Suhaimi 20 tahun di Tanjung Berungus, Pitas diteruskan hari ini. Menurut kenyataan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, 4 daripada 5 mangsa bot karam berkenaan ditemui penduduk kampung semalam, termasuk 2 mangsa lelaki disahkan meninggal dunia. Mangsa yang meninggal dunia dikenali sebagai Haji Mustaib Haji Mumin dan Suhaimi Saleh, manakala yang selamat ialah Mardi Suhaimi dan Oya Timbangan. Kesemua mangsa berasal dari kampung Malubang, Pitas. Sementara itu, jenazah 2 mangsa bot karam berkenaan selamat dikebumikan di tanah perkuburan kampung Malubang, Pitas tengah hari tadi. Dalam kejadian kira-kira 12.30 tengah hari semalam, kesemua mangsa menaiki bot ke Kudat untuk membeli barangan keperluan dan sekitar pukul 11 pagi mereka bergerak pulang ke Pitas. Ketika dalam perjalanan berlaku angin kencang menyebabkan bot tersebut terbalik sebelum karam.
Sabah memerlukan sebuah sekolah menengah pendidikan khas vokasional untuk pelajar cacat pendengaran. Presiden Kesatuan Guru-Guru Kerajaan Sabah KGKS, Husin Basir berkata Sabah masih belum mempunyai sekolah menengah pendidikan khas vokasional yang memberi perhatian sepenuhnya kepada pelajar cacat pendengaran selain kekurangan tenaga pengajar mahir untuk mengajar segolongan itu. Menurut Husin, setakat ini hanya Kolej Vokasional Keningau menerima pelajar pendidikan khas, namun sesi pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana sesi pembelajaran bercampur dengan pelajar normal dan memerlukan seorang guru bahasa isyarat. Disebabkan kekurangan translator itu, bebanan guru bertambah. Jadi keperluan fasiliti di Makmal tidak dipenuhi khususnya untuk pelajar cacat pendengaran. Faktor keselamatan juga berkurangan bagi pelajar berkeperluan khas. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Kota Kinabalu. Sehubungan itu, pihak KGKS menyeru kerajaan agar membina sebuah sekolah pendidikan khas vokasional di negeri ini untuk membantu pelajar kurang upaya, sekaligus memberi peluang mendapat kemahiran dan mencari pekerjaan. Turut hadir Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP, Lieutenant Colonel Bersekutu Pertahanan Awam Harry Tan Huat Hock. Sebelum ini, pihak NUTP bersama KGKS mengadakan lawatan ke Kolej Vokasional Keningau, Kudat dan Kolej Vokasional Likas bagi melihat permasalahan kolej vokasional di seluruh negara. Baikkan paparan berita dari Sabah untuk Nasional 5 petang ini kembali bersama Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Dia Sahlan langsung dari Sabah. Politeknik Kuching menyasarkan untuk dimasukkan ke dalam Suruhanjaya Akreditasi dan Pensijilan Asia Pasifik APEC. 4,000 usahawan Bumiputera pula dibantu MARA Sarawak. Untuk paparan lanjut, kita bersama Fazril Hisham Afandi di Kuching. Silakan Fazril. Terima kasih Nurul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Para graduan Politeknik Kuching Sarawak dinasihati supaya terus maju dan memperlengkapkan diri dalam aspek pendidikan serta kemahiran agar pendidikan yang ditimba terus relevan dengan keperluan pasaran kerja. Ia berikutan pihak industri sentiasa berharap dan menjangkakan supaya graduan daripada institusi pengajian tinggi berupaya menampung keperluan mereka untuk tenaga kerja yang berkelayakan dan berilmu selaras dengan kriteria kerjaya atau tugas yang sedia ada. Ke arah itu, Setiausaha Persekutuan Sarawak Shahabuddin Omar berkata, para graduan juga harus memahami bahawa ilmu pengetahuan dan kemahiran yang telah ditimba dari Politeknik Kuching Sarawak pada ketika ini besar kemungkinan akan segera menjadi outdated dan perlu diperbaharui dari semasa ke semasa. Katanya keadaan ini bukanlah sesuatu yang luar biasa kerana umum mengetahui negara sentiasa maju ke hadapan serta sifat teknologi itu sendiri sentiasa berubah dan sering menjalani proses peningkatan. Beliau berucap pada sidang pertama Majlis Convocation Politeknik Kuching Sarawak kali ke-27 di Dewan Jubli Perak Politeknik Kuching. Majlis Convocation Politeknik Kuching kali ke-27 menyaksikan seramai 1,536 graduan menerima diploma masing-masing. Manakala bagi sidang pertama ia melibatkan seramai 414 penerima daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Teknologi Maklumat dan Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Turut disampaikan pada majlis convocation itu ialah anugerah pengarah yang dimenangi McGregor Maram Anak Mamat dari jurusan Kejuruteraan Mekanikal yang dinilai menerusi kokurikulum dan keputusan Himpunan Purata Nilai Mata melebihi 3.50. Politeknik Kuching menyasar untuk dimasukkan ke dalam Suruhanjaya Akreditasi dan Pensijilan Asia Pasifik APEC yang akan dilaksanakan pada Oktober ini. Pengarah kanan Akademik Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Zainab Ahmad berkata, dengan akreditasi dan pensijilan ini, ia secara langsung berupaya memudahkan mobiliti graduan Politeknik Malaysia ke negara-negara ASEAN yang diletakkan dalam Colombo Plan Staff College CPSC.
Zainab Ahmad memaklumkan dengan memperoleh akreditasi APACC ini ia akan meningkatkan daya saing dan keboleh pasaran graduan Politeknik Kuching Sarawak di mana-mana negara di rantau Asia Pasifik. Sarawak Politeknik Kuching. Dia politeknik tertua di Sarawak, Politeknik Kuching, dan they have to go first. Sebagai satu contoh yang baik untuk Politeknik Muka dan Politeknik Betul, insya-Allah ada rezeki mereka di masa yang lain. Tetapi kami di jabatan sudah menganggarkan Politeknik Kuching sudah bersedia. Selain itu, prinsip asas inisiatif akreditasi dan persijilan APACC ini bertujuan memertabat kualiti pendidikan teknikal dan latihan selain mewujudkan standard setara dalam kemahiran yang disediakan di institusi pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET rantau Asia Pasifik. Zainab Ahmad menjelaskan bagi seluruh negara setakat ini 6 buah politeknik berjaya mencapai tahap emas dalam akreditasi antarabangsa oleh APACC. Beliau bercakap pada sidang media selepas Majlis Convocation Politeknik Kuching Sarawak kali ke-27 bagi sidang pertama di Kuching. Sementara itu, beliau berkata keboleh pasaran graduan dari Politeknik terus meningkat setiap tahun, iaitu bagi tahun 2016, keboleh pasaran pelatih Politeknik Kuching adalah 92.1% meningkat kepada 97.2% pada tahun 2017 dan 97.7% pada tahun 2018. Usaha keras seorang graduan di Politeknik Kuching akhirnya membuahkan hasil apabila berjaya membanggakan tenaga pengajar dan ibu bapanya setelah beliau dianugerahkan anugerah pengarah pada Majlis Convocation Politeknik Kuching Sarawak kali ke-27. McGregor Mara Mamat berusia 28 tahun ketika ditemui pemberita berkata niat untuk memperbaiki kehidupan keluarganya telah mendorong beliau untuk berusaha gigih dalam mengejar impiannya. Antara cabaran saya adalah untuk menyeimbangkan antara minat saya terhadap melakukan aktiviti luar dan pada masa yang sama untuk memastikan bidang akademik saya pun on track lah. Sementara itu, bagi Abang Khairul Anwar Abang Majaya dan Abang Khairul Rizwan Abang Majaya, saat paling bermakna buat pasangan kembar ini ialah apabila bersama-sama berjaya menamatkan pengajian dengan cemerlang. Dari segi dorongan tu, dari masalah cabaran kehidupan lah. Kita pada asalnya latar belakang kita orang memang susah. So, kita orang dalam niat kita orang ingin mengubah kehidupan kita orang keluarga sebab kita orang memang dari bawah sampai ke atas ni memang merasa kesusahan. So dari semasa ke semasa kita orang telah berusaha mempunyai target untuk mengubah keluarga kita orang. Majlis Convocation Politeknik Kuching Sarawak kali ke-27 melibatkan seramai 1,536 graduan menerima diploma masing-masing. Majlis Amanah Rakyat MARA Sarawak telah memberi bantuan kepada hampir 4,000 usahawan Bumiputera di seluruh negeri bagi memajukan perniagaan mereka. Menurut timbalan Ketua Pengarah Usahawan MARA, Datuk Zulfikri Osman, antara kemudahan yang disediakan termasuk penyediaan 365 lot perniagaan selain kemudahan pembiayaan bagi membantu usahawan mengembang perniagaan masing-masing. Pembiayaan perniagaan, kita MARA memperuntukkan untuk negeri Sarawak bagi tahun 2019 ini sebanyak 38 juta ringgit untuk tujuan pembiayaan. Untuk di Sibu sahaja yang saya sebut tadi, kita ada lebih kurang 400 orang usahawan di bawah seliaan MARA ini. Mengenai perancangan MARA berdepan era digital, beliau memberitahu MARA telah mewujudkan kemudahan Smart Incubator di Kuching untuk membantu usahawan memulakan perniagaan sebelum mempunyai tapak perniagaan sendiri. Pada majlis itu, MARA turut menyampaikan bantuan pembiayaan kepada Nurzana Hamdi sebanyak RM180,000 sebagai modal pusingan dan pemprosesan tanaman terong asam. Untuk geran yang telah diberi oleh MARA Sarawak kepada saya bercadang untuk membuat renovasi kepada kedai untuk membeli banyak lagi stok terong asam untuk menjadi dan untuk membeli lebih banyak lagi stok modal pusingan kepada perniagaan saya. MARA juga turut menyampaikan penghargaan kepada usahawan dalam pelbagai kategori termasuk
termasuk Anugerah Usahawan Muda Harapan, Anugerah Usaha Nita, Anugerah Usahawan Inovatif ICT, Anugerah Usahawan Berprestasi Tinggi dan Anugerah Usahawan Ikon. Pada Majlis Perasingan, Datuk Zulfikri Osman memaklumkan Majlis Amanah Rakyat MARA komited untuk membantu para usahawan dalam usaha memajukan ekonomi Sarawak. Ini termasuk penganjuran pelbagai program termasuk pengurusan produk, pemasaran dan pengurusan kewangan. Pertemuan dengan Pusmas iaitu Persatuan Usahawan MARA di Sibu ini, dan tadi kita telah pun berbincang untuk mengadakan pelbagai kerjasama lah, khasnya untuk membantu usahawan-usahawan yang usahawan MARA yang kita sedang bangunkan di daerah Sibu inilah. Jadi saya amat berpuas hatilah dengan perkembangan yang berlaku ini. Datuk Zulfikri berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pembukaan Premis Usahawan MARA di Sibu. Tambah beliau, pihak MARA turut mempromosikan produk usahawan yang sedia ada kepada pemain industri dalam membantu meluaskan perniagaan serta menyediakan fasiliti sokongan seperti pinjaman perniagaan. Jabatan Muzium Sarawak JMS akan terus berperanan dalam memelihara warisan sejarah dan khazanah lama yang terdapat di Sarawak. Justru usaha membina muzium baharu serta menaik taraf muzium sedia ada akan terus dipergiatkan. Menurut Kurator Seksyen Penguatkuasa Jabatan Muzium Sarawak, Dayang Murzana Awang Hadi, pada masa ini Sarawak mempunyai 12 kubu yang telah diiktiraf sebagai kubu bersejarah yang menyimpan pelbagai bahan antik dan bersejarah. Beliau berkata perancangan sedang dibuat bagi membina muzium baharu di Limbang bagi menampung koleksi khazanah lama yang terdapat di kubu lama di Muzium Wilayah Limbang di Jalan Kubu. Pada masa yang sama juga, kerajaan negeri telah meluluskan sebuah lagi projek untuk membina muzium bagi bahagian Limbang ini. Tambahnya, pembinaan muzium baharu ini bertujuan untuk memastikan generasi muda menyedari tentang kewujudan peninggalan sejarah dan warisan yang terdapat di Sarawak. Pada masa sama, beliau turut menyarankan supaya setiap individu yang memiliki warisan lama atau artifak bersejarah perlu mendaftar artifak tersebut dengan Jabatan Muzium. Dayang Murzana ditemui pemberita pada Talimat Penguatkuasaan Ordinan Warisan Budaya Sarawak 1993 di Limbang. Lebih 100 peserta mewakili agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, ketua-ketua jabatan dan ketua-ketua kaum menghadiri talimat itu. Laporan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fazril langsung dari Sarawak. Seperti biasa untuk kita ikuti laporan semasa cuaca, kita terus sahaja ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya petang ini. Silakan Muhammad Nafizi Mat Nafiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat keadaan semasa situasi jerebu bagi rantau negara kita. Di mana buat waktu ini diperhatikan kebanyakan kawasan di sekitar negara kita masih dijangka akan mengalami jarak ketampakan yang rendah susulan titik-titik panas yang masih wujud di sekitar Sumatera dan juga Kalimantan. Ditambah pula dengan keadaan hujan yang kurang di kebanyakan kawasan-kawasan di sekitar negara kita untuk minggu ini. Kita teruskan lagi dengan melihat keadaan arah angin bagi rantau negara kita di mana buat waktu ini diperhatikan angin kini bergerak dari arah yang pelbagai dengan kadar kelajuan yang tinggi iaitu sekitar 40 sehingga 60 km sejam. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua bagi kawasan-kawasan perairan yang berwarna jingga dan kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan yang berwarna kuning. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 10 Ogos nanti dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Kita teruskan lagi dengan melihat keadaan cuaca semasa di mana buat waktu ini imej radar menunjukkan hujan kini hanya berlaku di sekitar kawasan pendalaman negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga Johor serta di sekitar pesisir pantai negeri Terengganu di mana keadaan ini dijangka akan reda sekitar awal malam nanti. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula menunjukkan cuaca adalah cerah bagi hampir kesemua bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan. Dengan hujan kini hanya berlaku di sekitar kawasan pendalaman Sandakan, Sabah. Sekian sahaja info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah,
kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saudara, kita ke perkembangan seterusnya. Tahukah anda statistik menunjukkan daripada 94% rakyat Malaysia yang tahu membaca, hanya 4% sahaja yang mempunyai tabiat membaca. Sehubungan itu, Pertubuhan Sahabat Insan Malaysia telah melancarkan program The Book Effect dalam usaha memupuk budaya membaca selain membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik mendapatkan bekalan buku. Kita ikuti laporan wartawan Mohan Chinasami. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa 94% rakyat di negara ini boleh membaca, namun hanya 3% sahaja yang mengamalkan sikap membaca. Dan ini merupakan satu perkara yang perlu diberikan fokus, dan sehubung itu sebuah badan bukan kerajaan NGO, Friends to Mankind, telah mewujudkan satu inisiatif bagi mengumpulkan 10,000 buah buku bagi membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik bagi memupuk minat membaca. Sekiranya sebanyak 10,000 buku berjaya dikumpulkan, sebuah perpustakaan akan dibina sebagai objektif NGO berkenaan dalam membantu golongan yang memerlukan. Jelas Ketua Projek The Book Effect, Apsi Vimal, projek ini juga memohon sumbangan buku daripada orang ramai, dan peti sumbangan buku diletakkan di beberapa lokasi seperti restoran, pusat pengangkutan awam, hospital, panggung wayang dan pejabat korporat di Lembah Kelang. The first orphanage which we built the library in was Rumah Cahaya Kasih. It was in Kota Damansara, and they had about 40 girls, and the ages were about 2 to 15. And so we built they gave us a room for every home or refugee center, wherever we visit, we go in and we have a look, and we make sure to do our due diligence, make sure it's the right fit for our project. And so their home, they had a room, so we were actually able to build a real sort of library. So we came in, we put all the shelves in, we painted the walls, we put rugs, little pillows for them to sit on, even some toys, and we filled up the shelves, and then all the children came. Apsi Vimal menjelaskan kepada media selepas pelancaran projek berkenaan di Ibu Negara oleh Putera Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Yang Amat Mulia Tunku Zain Al-Abidin Ibni Tunku Muhriz. Yeah, I was surprised to learn this statistic where, we have 94% literacy, but only 3% of Malaysians read. And, I was thinking, hey, actually, I don't read as much as I used to. I mean, when I was a kid, I used to read all the time, and it shaped how I think. And it shaped my beliefs, and it provoked me, and it made me reflect. And I think this is a good habit. Sehingga kini, 8 syarikat korporat telah bekerjasama dengan Pertubuhan Sahabat Insan Malaysia dalam usaha mengumpulkan 10,000 buku. Pertubuhan tersebut juga kini dalam cadangan untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Mohan Chinasami, RTM. Tidur beralaskan kotak di lobi hospital bersama 2 anak kecil sudah menjadi rutin bagi Sarina Endut, 40 tahun, sejak menjaga suaminya yang sakit. Sarina yang berasal dari kampung Pulau Tawar, Jerantut Pahang, terputus sumber pendapatan selepas diberhentikan kerja sebagai tukang cuci. Suaminya, Jamaluddin Oyub, 59 tahun, dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh kerana kanser perut. Bagi menjaga suaminya di ward, Sarina dan 2 anaknya, Nur Zahidah Jamaluddin 8 tahun dan Nur Nadiah 6 tahun, tidak mampu berulang-alik berikutan sumber pendapatan terhad.
Pada masa ini, dia amat memerlukan bantuan kewangan bagi membayar kos rawatan yang mencecah RM600. Bagaimanapun, Sarina bersyukur ada pihak yang menyumbang makanan dan selimut serta keprihatinan pihak Parlimen Temerloh memberikan bilik semalam selepas nasib 3 beranak ini tular di media sosial. Sesiapa yang ingin menghulurkan bantuan boleh menghubungi Sarina di talian 011 587 03 005 atau boleh hulurkan sumbangan ke akaunnya. Sedikit perkembangan sukan, 2 pemain rugby kebangsaan dari skuad 15 sebelah, Badrul Mukti dan Samuel Rentap, terpilih menyertai pasukan rugby profesional Malaysia Volcay dalam perlawanan pertunjukan Global Rapid Rugby 2019 menentang Western Force di Perth, Australia 9 Ogos ini. Jelas Presiden Kesatuan Rugby Malaysia KRM Datuk Syahrul Zaman Yahya, Malaysia Volcay akan dibarisi terdiri daripada 90% pemain dari klub South African Volcay yang berpengkalan di Johannesburg, South Africa. Dengan penyertaan Badrul dan Samuel di sana, ia harap dapat menimba ilmu berkaitan teknik dan taktikal di peringkat yang lebih tinggi untuk dibawa pulang sebagai persediaan pertandingan Global Rapid Rugby 2020 yang dijadual berlangsung di Kuala Lumpur. Antara pasukan yang sah menyertai kejohanan itu ialah Western Force yang pernah beraksi dalam Super Rugby, South China Tigers dari Hong Kong, Asia Pacific Dragon Singapura, termasuk Fiji dan Samoa. Ini insya-Allah akan merintis jalan untuk pemain-pemain kita berada di atas platform profesional. Kerana sebagaimana yang telah saya nyatakan sebelum ini, kita melihat daripada 2 kempen kejohanan rugby Asia Liga Premier pada tahun ini dan tahun lepas, cabaran kita adalah kerana pemain-pemain kita yang masih bertaraf amatur masih tidak dapat menyaingi pemain-pemain bertaraf profesional daripada Hong Kong, daripada Korea dan apatah lagi seperti Jepun. Jadi kita harap ini akan merintis jalanlah untuk pemain-pemain kita dapat bermain di liga profesional. Selain daripada kita juga cuba menaik taraf liga tempatan kita. Datuk Syahrul Zaman menyatakannya kepada media di KLIA. Badrul Mukti dan Samuel Rentap akan turut menimba sentuhan jurulatih berpengalaman South Africa Volcay dan bekas jurulatih rugby Piala Dunia South Africa Rudy Joubert. Bagi Badrul Mukti dan Samuel Rentap, mereka bersyukur dipilih penganjur setelah senarai awal 5 pemain dicadangkan Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan Brad Mika. Sehubungan itu, mereka akan memanfaatkan peluang keemasan di Australia untuk meningkatkan prestasi. Learn something. The expectation mestilah dia ada mungkin good expectation lah. Dia lebih kepada belajar banyak and then like I said, mungkin diorang punya culture lagi bagus, kita boleh project itu. Pilihan ini saya rasa bangga lah and very grateful dapat opportunity sebab peluang ni memang jarang berlaku lah untuk pemain Malaysia. So kalau pergi ke sana, I think I'll do my best to learn as much as I can lah and hopefully transfer that knowledge back to Malaysia and help our national team in the future lah. Mereka ingin sepantas mungkin mengenali kesemua pemain meliputi corak pemikiran dan permainan selain memahami dengan jelas arahan jurulatih. Baik saudara, paparan sukan itu tadi mengakhiri N5 edisi hari ini 7 Ogos 2019. Untuk perkembangan berita semasa, layari Facebook Berita RTM atau tonton di MyClip. Saya Nurul Hidayah Nawai. Assalamualaikum dan salam sejahtera.